Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni saya nak review satu software yang agak famous kat belakang ni. Nama dia Figma. Okay guys, pernah tahu tak wujudnya software nama Figma ni? Figma ni very powerful sebab kita boleh guna untuk gantikan something yang saya rasa dah ramai orang tahu, Adobe Illustrator dan Photoshop. Siapa yang tak pernah gunakan Adobe Photoshop Illustrator ni? Saya nak share sikit lah backstory yang mana saya dah gunakan Adobe Illustrator Photoshop ni bermula daripada tahun 2010 lagi. Time tu saya bersama dengan sidang redaksi majalah sekolah. Itu first time lah kan saya belajar dekat makmal sekolah. Dulu kan tak ada PC apa semua kan, kita pergi ke makmal sekolah nak belajar Adobe Photoshop Illustrator ni. Dan after that saya ada buka kedai printing saya sendiri, saya jadi designer, saya buat, and then saya ambil as a freelance kan. Saya ambil lah beberapa projek-projek. And then after that adalah beberapa cubaan-cubaan yang lebih serius. Kita ada set up company, and then ni antara company web design yang saya buat. And then ada team yang mana kita memang ajar team kita untuk design menggunakan Adobe XD. Alhamdulillah time ni ada satu software baru keluar. Actually kalau nak tahu tahun 2017 sebenarnya ada satu software nama dia Adobe XD. Jadi kami memang pengguna setia Adobe XD ni sampailah ke tahun 2020 yang mana saya berkenalan dengan Figma. Okay guys, itu cerita dia panjang Nak kata memang saya adalah designer pada asalnya dan kemudian berjumpa dengan Figma. So apa yang best sangat Figma ni? Kenapa nak guna Figma ni berbanding dengan yang lain? Okay, Figma ni sebenarnya compare dengan yang lain, dia adalah web based. Maksudnya kalau kita pakai Illustrator, Photoshop, kita kena install kan dekat PC kita, kita kena download latest software dan sebagainya kan. Dan dia premium lah, berbayar, kita pakai pirate ke apa ke. Tapi untuk Figma ni yang paling, saya pun pelik lah dengan Figma ni, dia free, macam almost free. Kalau kita pakai yang starter dia macam ni, dia ada starter, free forever, okay, tak ada 14 hari, 30 hari ke. Dan unlimited file in draft. Macam-macam benda lah. Actually macam saya gunakan free version ni dah almost tahun lebih. Dan saya still tak upgrade lagi, macam rasa bersalah lah. Cuma nak kata free version ni pun dah mencukupi. Dan bila saya menggunakan Figma ni, actually saya dah jarang gila guna Illustrator, Photoshop, XD. Dan Figma ni dia sangat membantu kita untuk kita nak buat website, kita nak buat sales page, kita nak buat simple design. So saya terus nak tunjukkan dalam video kali ni macam mana nak sign up, nak guna apa kelebihan dia, dan orang kata tutorial lah kalau boleh. Saya nak bagi walkthrough terus untuk lebih ramai orang dapat sharing ilmu ni. So first kali kalau you belum sign up, you boleh tekan button sign up. Okay, you boleh klik untuk sign up dengan Google. Kalau you ada, macam saya dah pernah sign up, saya tekan je lah login kat sini kan. So saya login macam biasa. Kalau you first time login, you akan nampak browser dia keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar. Mungkin first you punya kosong kot kan. You punya akan nampak kosong macam saya ni sebab saya dah design banyak benda. So dia akan keluar lah dekat list atau draft. So cara pertama bila you dah register, you akan terus pergi ke sini. You kena tekan kat sebelah kanan ni, nama dia design file. Okay, so kita tekan plus kat sini untuk kita start create new design file. So kita akan terus masuk ke dalam editor Figma tau. Nampak tak betapa cepatnya saya dah masuk tanpa perlu saya install apa-apa, sebab dia adalah web based, dia adalah berada dalam website. So senang. So saya namakan dulu, saya klik kat sini, saya namakan Adib Test 2 contohnya nama file saya. So saya dah namakan file saya. Jadi saya nak terangkan daripada atas sampai bawah apa kelebihan dia. So first kali yang kita nak guna adalah kita akan guna benda lah ni, nama dia frame. Okay, so frame ni kita tekan dekat sini dan kita boleh drag je macam ni. Dia adalah kita punya designing frame. So kita akan design semua benda di dalam frame ni. Macam sekarang ni saya tekan control, saya scroll, dia akan zoom in zoom out lah macam ni. So kita akan design macam-macam benda lah. Dan frame ni yang paling best dia, kita boleh pilih dekat sebelah kanan ni. Kita boleh pilih size iPhone. Okay, ni size iPhone. Kalau saya klik balik kat sini, saya pilih frame saya size desktop, dia jadi desktop, nampak tak? So senang tau. Macam desktop ni kalau saya buat dia panjang kan, design dia panjang, saya boleh tarik ke bawah. So maksudnya kita boleh buat dia macam scroll macam tu lah. Jadi size ke bawah ni memang infinity lah panjang dia kan. Cuma dia akan auto buat macam ni. Saya nak size A4 ke, ada juga kan.
Yang lagi powerful, kita nak size ikut ni Twitter post, Facebook banner contohnya, Facebook cover, make tau. Dia terus adjust ikut size Facebook banner. So sangat-sangat function kat sini. And then next adalah kita tengok, macam tak banyak je kan, 1, 2, 3, 4, 5. Biar betul dik, benda ni dah boleh design. Yes, itulah benda yang saya pun terkejut juga. Dia ada petak-petak kat sini kan, kita boleh buat petak-petak. Macam ni saya tarik sikit, kasih besar sikit. Okay. Dia ada petak-petak. So bila saya tarik je apa-apa kat sini, line ke, setiap satu ni dia akan keluar box sebelah kanan ni. Box sebelah kanan ni adalah untuk kita design dia. Kita nak tengok color dia, contohnya color merah, kita boleh tukar. Kita boleh tambah stroke. Stroke ni adalah benda yang, color hitam macam ni kan, nampak? So saya select balik, saya boleh tambah stroke, size stroke ni nak besar kecil. And then saya boleh tambah effect, ada shadow effect, nampak kat situ, ada shadow effect. Dan juga saya boleh export benda ni, the whole kotak ni, saya boleh export dia sebagai gambar ke, PDF ke, JPEG ke kan. Saya boleh buat resolution dia 2 kali ganda, 4 kali ganda. Jadi macam basically box sebelah kanan ni adalah box untuk kita edit kedudukan dia. Edit color dia, size dia. Okay, so apa lagi kita ada kat sini? Kita ada arrow. Okay, arrow. Kita ada ellipse. Kita ada polygon. Kalau saya tekan shift, dia akan maintain dia punya size. Okay, dia akan jadi cantik. Macam star ni, kalau saya tarik, kalau saya tekan shift, dia terus akan auto resize tanpa distortion lah. And then kita ada juga place image. Tapi kalau image ni sebenarnya senang gila tau. Macam saya buka je apa-apa file yang saya ada. Contohlah kan, file apa-apalah kan, muka saya sendirilah. Saya drag je macam ni, boom, masuk make tau. Minta maaf lah tak apa nak insert. Tapi point dia sangat senang. Jadi macam bila gambar ni pula, katakanlah saya nak crop gambar ni sikit, saya pergi dekat image sebelah kanan ni, saya pergi dekat sini, fill ni, saya pergi kat crop dan saya boleh adjust. Okay, saya boleh adjust dia. Okay, saya tekan space, saya akan jadi grabber macam ni. Okay, saya boleh adjust dia. Contoh saya nak gambar ni, saya nak besarkan dia pun, saya boleh adjust dia macam ni. Saya tekan enter, settle. Tak adalah power apa, Photoshop. Tak adalah kita nak edit kau-kau ikut lining muka apa semua. Tapi mencukupi lah, dia lebih kepada Illustrator lah saya boleh kata kan. Jadi kita boleh ada gambar, kita boleh edit size dia. So apa lagi ada kat sini? Okay, semua dah cover. Kita ada pen tool juga. Okay, pen tool ni kita boleh tarik macam ni. Kita boleh buat shape. And then kita boleh buat fill dia, color fill dia berapa. And then dah settle, kita tekan done. Okay. And then ni antara benda yang kita paling banyak guna adalah text ni untuk tulis. Jadi kita boleh type, saya lapar tak breakfast. Contohnya kan. Ini reality dia. Memang tengah lapar sekarang. So, kita boleh adjust size dia, nampak tak? Kat sini, kita boleh buat dia bold. Kita nak jadikan dia underline pun boleh. Okay, kalau kita tekan Ctrl Z, dia akan jadi undo. Contohnya, saya nak buat kawasan ni sahaja ada color pun boleh juga. Kawasan ni sahaja yang underline pun boleh juga. Kawasan lapar ni je saya nak buat dia macam ada pangkah sikit macam ni pun boleh juga. So, banyak benda lah yang kita boleh try. Okay. Dan katakanlah saya nak buat as a paragraph Ni contoh saya nak buat as a paragraph. Saya bla 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 ni, saya nak dia turun ke bawah secara auto. Saya tekan yang sebelah kanan kotak ni. Jadi bila ada kotak ni, kalau kita tulis dia akan auto ke bawah. Ikut saiz kotak yang kita dah tentukan macam ni lah. So maksudnya dekat sini kita boleh ubah sama ada kita nak dia memanjang ataupun dia jadi kotak. So jadi kotak ni dia akan ada container dia lah. Okay. And then ini grabber. Grabber ni untuk kita nak gerak-gerakkan. Macam shortcut dia biasanya saya tekan space sahaja. So ini adalah kita punya selection tools. So simple gila guys. Simple gila. Macam boleh bayang tak? Tak ada apa sangat pun nak dibelajar. Sebab dia ada bendalah ni. Okay, ni tak pakai sangat. Dia ada bendalah ni pun tak pakai. Kita pakai frame je. Dia ada benda-benda macam ni. Dia ada pen, pencil pun saya tak pakai. Text memang kita pakai kau-kau. Yang grabber ni. So, sebelah kiri ni pula, okay, ini adalah dia punya layer tau. Contoh macam kalau katalah saya tindihkan dekat sini
And then saya tengok nampak tak dia ada layer kat sini. So kalau saya nak adjust layer ni, saya boleh drag ke bawah macam ni. Dia akan berada di bawah lah. So ini layer. Dan kalau kita nak buat page baru pun, kita boleh add new page. Kita nak buat page 2 contohnya kan. Jadi kita ada 2 page berbeza. Gitu. Okay. So dia just a simple designing tools je sebenarnya. Tapi bayangkan sorry, ada satu lagi features yang saya nak kena tunjuk juga adalah prototype dekat sini. Okay, Figma ni bukan sekadar designing tools, dia juga kita boleh buat prototype. Prototype ni tujuan dia adalah kita nak tekan sini, dia pergi sini. Ini actually lebih kepada untuk kita nak design app, so kita takkan pakai pun. Inspect ni pula kalau kita nak extract code, maksudnya kalau kita dah design lawa-lawa website semua, kita boleh extract code. Inspect ni nak tengok detail-detail color semua. Yang ni pula untuk kita keluarkan code. Alamak, tak payahlah. Okay, tapi kita tak pakai pun, kita akan pakai design sahaja pun dah mencukupi. Jadi persoalan dia sekarang, boleh ke hasilkan website yang lawa menggunakan Figma, benda basic macam ni? So jom kita tengok antara contoh-contoh website yang dah dibuat kan, yang sampel lah saya tunjuk. So punyalah saya pakai Figma ni kau-kau, sampai tahap slide presentation pun saya design pakai Figma. So contoh ini antara beberapa sales page ataupun website yang saya ambil lah, direka oleh designer-designer kami. Ada yang bersama kami, ada yang dah keluar kan. Tapi saya just nak share hasil karya mereka lah, sebab saya appreciate setiap hasil karya macam ni. Contohnya direka oleh Tuan Helmi. Jadi sales page ni bagi saya sangat best lah bila saya tengok, sebab dengan menggunakan Figma contoh bila tengok sini, Figma boleh buat semua benda ni. Boleh imagine tak? Nampak? Basically bermula daripada benda-benda yang nampak macam basic gila ni. So dia ada benda-benda macam ni, nampak? Setiap satu benda ni kita design. Jadi ini pun semua ni menggunakan Figma guys. Ini bukannya kita design kat tempat lain, tak. 100% menggunakan Figma. Macam ni saya ungroup dia, saya ungroup lagi, nampak? Setiap satu ni kita boleh pecah-pecah kan. Jadi inilah hasil dia. Bila kita menggunakan Figma yang menggunakan web base, kita boleh design satu website, satu sales page, e-commerce ataupun Facebook post, Facebook banner ke apa ke kan. Contoh ni macam sales page yang kita buat juga. So menggunakan Figma 100%. Semua benda ni guna Figma ni. Yang ni lah sikit kot mungkin kita campak-campak dekat Photoshop sikit. Cuma kita combinekan dia dalam Figma. Itu optional lah. Kadang-kadang kita nak perlu pakai Photoshop ke apa ke. Cuma as a designer, bagi saya Figma ni sangat-sangat membantu, okay, untuk kita design. So kita tengok pula contoh-contoh lain. Okay. Designer yang bekerja dengan Venia, for example, kita memang ajar cara guna Figma sebab kita nak permudahkan collaboration dengan team. Contohnya ada yang lain-lain ni direka oleh designer lain pula. Contohnya kan, kita ada Tuan Akram, Arif, Amira dan sebagainya kan. Cuma nampak tak? Kita boleh tengok side by side macam ni je. Jadi inilah kelebihan dia, sebab kita nak tengok flow. Itu bagi saya kelebihan dia. Kita nak tengok flow sales page ni. Sebab sales page ni dia ada format dia. Dia ada flow macam mana kita masuk daripada masalah pergi ke depan. Ikutlah kan, ada setengah orang nak buat beberapa step ke ataupun tak nak ada step pun tak kisah, yang penting sales masuk je cerita dia. Cuma point dia bila kita ada sales page ni, kita boleh design. Bila kita ada Figma ni, kita boleh design step by step. Jadi boleh tengok kat sini, banyaklah benda yang kadang-kadang kita orang pakai Figma je kan. Semua benda ni kita pakai Figma. Jadi Figma ni sangat-sangat powerful sebab kita dah design macam-macam benda guys. Bukan yang satu dua benda. Kadang-kadang template pun kita design dalam ni. And contoh macam ni, Facebook Ads punya template style ke apa ke kan. Kadang-kadang kita pun pakai ni juga. Jadi macam-macam benda lah. Bukan sekadar design website saja. Kadang kita nak buat poster untuk ads ke kan. Kita nak study orang lain punya poster, macam mana dia buat. Jadi kita menggunakan Figma juga. Dan Figma ni antara benda best lain yang saya nak share juga adalah kita boleh export. Contohnya untuk satu projek ni, kita boleh masuk dekat dalam dia dan kita boleh export. Contohnya macam ni dia ada mobile dan juga desktop version kiri kanan kita design.
Cuma bila kita run ads ni, kita tak adalah pakai desktop ni banyak sangat. Kita banyak pakai mobile. Jadi bila kita nak keluarkan kepada WordPress, kita akan export satu-satu. Contohnya macam gambar ni, kita akan pergi dekat sini, kita akan tekan button export. Okay, sorry. Tak payah. Okay, kita tekan button export dan kita akan export dekat desktop contohnya. So, kita akan terus dapat export asset ni. Nampak? Okay, asset ni kita akan terus export. So, kita akan upload gambar ni dekat WordPress ke, Shopee ke, OnPay ke, order sana, order sini ke mana-mana lah. Tak kisahlah. Cuma point ni adalah kita dah tak payah fikir pasal design dah. Ada orang tanya, so kalau dah siap kat Figma ni, automatic website dah siap ke? Okay, jawapan dia belum. Benda ni hanyalah design platform sahaja, bukannya untuk buat website. Sebab dia ni ibarat macam Photoshop Illustrator lah kan. Kalau dah design kat situ, kita kena transfer ke dalam website. Dengan menggunakan features export ni, kita boleh transfer. Macam tu. Jadi, benda ni adalah untuk membantu kita. Untuk kita design dengan lebih, orang kata, well thought lah. Dengan lebih berfikir, kita nampak flow, kita boleh improvise, kita boleh adjust sesuatu benda. Kadang-kadang, macam table ni kan, kita rasa macam, weh, ni nak buat kat Elementor ni, tercicir bang kan, susah ni kan nak buat sesuatu ni. Kita ambil sketul macam ni kan, kita groupkan dia, kita terus export dengan resolution tinggi, contohnya 2. Lepas tu kita terus upload sketul-sketul dekat dalam kita punya website. Gitu. Jadi senang untuk kita nak design dan dia mudah kalau kita nak buat banyak version kan. Kadang-kadang bila kita buat sales page ni, kita ada upgrade version 1, version 2, version 3, jadi kita akan buat side by side. So guys, saya rasa dah banyak benda yang saya dah cover untuk Adobe XD pula, untuk Figma ni. Dan saya harap bolehlah untuk try search figma.com. Okay, search figma.com. Macam saya dah masuk ni, dia akan automatic masuk. Kalau saya keluar balik, kita akan pergi dekat page ni, tekan sign up. Cuba try Figma ni. Dan saya rasa benda ni sangat-sangat mudah. Boleh bantu ramai orang, designer ke, marketer ke, orang yang just nak belajar buat design, ataupun orang yang nak improve skill marketing, nak belajar untuk design poster sikit, buat video thumbnail ke, ataupun improve something lah. So tak perlu nak pakai Canva dah, tak perlu nak pakai Photoshop Illustrator dah, terus boleh pakai Figma dan ianya percuma. So saya rasa itu je sharing saya untuk video kali ni. Kalau korang rasa video macam ni best, bermanfaat, ataupun nak saya buat lagi video ni, boleh komen. Kalau tak faham, boleh komen tak faham. Kalau faham, komen faham. Kalau rasa bermanfaat pun komen jugalah. Kalau ada soalan pun boleh komen kat bawah. Dan kalau ada kawan-kawan anda yang perlukan video ni, boleh share, tag diorang, share, sebarkan kepada kawan-kawan. Dan saya harap sedikit ilmu yang saya kongsikan bersama pengalaman saya ni dapat membantu anda sedikit sebanyaklah untuk buat ada shortcut wisdom untuk bantu. Dan insyaAllah zaman-zaman pandemik sekarang ni, kita perlukan lebih banyak skill yang boleh dimonetizekan. So semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ciao.